solat, dan kita berada pada bab yang keempat, kesalahan tentang pakaian, hujung, dan kita akan masuk insya-Allah hari ini, pagi ini tajuk yang kelima. Dan kuliah kita yang terakhir ialah pada 1/4 yang lalu, sebulan yang lalu, pada muka surat 37, surat 37. Habis masalah penting tu dan kita ambil hari ini muka surat 38 tu tajuk yang terakhir dalam bab yang keempat. Apa dia? Kata pengarang, solat memakai pakaian yang bergambar. Ni komen daripada penulis kita. Solat memakai pakaian yang bergambar. Bagaimana? Kita ni solat boleh tak boleh kita pakai pakaian yang bergambar? Pengarang dibawakan dalil daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri solat dengan mengenakan pakaian yang ada gambarnya. Ketika baginda selesai solat, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah pakaian ini kepada Abu Jaham bin Huzaifah dan bawakan kepadaku pakaian Anbijaniyah, kerana sesungguhnya pakaian itu tadi menggangguku dalam salat. Ni dalil yang menunjukkan bahawa pakaian bergambar tu Nabi pakai, Nabi pun terganggu. Ada ketika Nabi salat, ada Nabi pesan pada Aisyah radhiyallahu anha, bawakan pakaian ini kepada Abu Jaham bin Huzaifah dan bawakan kepadaku pakaian Anbijaniyah. Anbijaniyah ni pakaian yang plain, kosong. Jadi Nabi dia pakai. Satu ketika Nabi pernah pakai pakaian yang bergambar. Ada kata pakaian yang warna hitam, ada berwarna hitam, ada kata yang bergambar. Ada beberapa riwayat menyebutkan dengan pakaian Nabi. Kemudian Nabi kita tukar, bawakan, serahkan kepada Abu Jaham bin Huzaifah dan nak tukar. Nabi nak pakai pakaian Anbijaniyah. Jadi pakaian yang plain, yang kosong, yang tak ada colour. Ada riwayat mengatakan baju yang berbulu, baju macam ada berbulu-bulu sikit, tapi dia cerita dia nak sini, cerita dia nak plain. Yang plain, yang tak ada gambar. Kemudian pengarang dia kata, disebut solat dengan mengenakan pakaian yang bergambar hukumnya makruh tahrim. Ni kata pengarang lah. Ni pengarang, dia tak nukil pada siapa-siapa. Mula-mula pengarang tu dia letak, ni pandangan dia kata, solat dengan mengenakan pakaian yang bergambar hukumnya makruh tahrim. Maksudnya makruh dekat kepada haram. Ini kata pengarang. Tengok yang lain pula. Demikian juga makruh hukumnya. Baru dia berikan secara umum. Kalau ikut pengarangnya agak keras sikit. Makruh tahrim. Makruh dekat kepada haram kan. Tapi demikian juga makruh hukumnya. Maksudnya secara umum, kalau kita semayang menggunakan pakaian bergambar ni, hukumnya makruh. Menurut selain mazhab Hanafi, jika di depan solat, menurut selain mazhab Hanafi, dikatakan makruh. Jika di depan solat terdapat sesuatu yang melalaikan, berupa gambar haiwan atau selainnya. Dia ada beberapa bentuk. Satu, memakai pakaian yang bergambar. Macam Nabi, hadis Nabi pakai, Nabi pakai yang bergambar, Nabi minta tukar, dapatkan pakaian yang kosong. Satu. Kedua, kita semayang, depan kita ada gambar. Kan? Depan kita ada gambar. Itu juga, ini yang disebutkan. Jika di depan solat terdapat sesuatu yang melalaikan, berupa gambar haiwan atau selainnya. Ini juga termasuk yang makruh. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas daripada Abu Talhah, bahawasanya Nabi SAW bersabda, para malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambarnya. Pernah Nabi SAW dekat Aisyah tu, dia ada satu macam kain yang digantung, ada gambar Nabi ni minta tukar, turunkan kain tersebut. Jadi kita ni ialah yang mengaji, tuan-tuan yang berumur ni, kita ni tahulah dah, anak-anak kita lah, anak-anak kita, cucu kita, kalau tengok semayang tu kadang pakaiannya, gambar ni macam-macam. Jadi kita kena ingatkan anak cucu kita, pakaian yang terbaik adalah pakaian yang plain. Ataupun kita semayang, tengok depan kita ada tempat semayang tu kan, depan kadang-kadang ada orang tempat rumah dia, depan tempat semayang dia tu TV. Time semayang elok je dia buka TV kan. Kan? Anak-anak buka TV, tengok je semayang kan. Sambil-sambil semayang tu tengok jeling, sama pula tengok cerita. Habis salam tu boleh tanya pula, apa cerita tadi last dia macam mana kan. Dia follow sama kita sambil semayang. Ada berlaku terus macam itu. Jadi kita kena
sudut adab, makruh, ada hukum yang dibawa hingga kepada makruh tahrim dia. Kemudian An-Nawawi berpendapat, kalau An-Nawawi ni dalam syarah Muslim kita peganglah biasanya. An-Nawawi berpendapat adapun pakaian yang memiliki gambar atau ukiran atau sesuatu yang dapat memalingkan seseorang, maka dimakruhkan untuk solat padanya. Jadi bila kita baca kitab ni yang ditulis oleh Salahuddin Ashar ni, bila dia kata An-Nawawi ni, biasanya dia akan merujuk kepada syarah Al-Majmu' lah, syarah Muhazzab Al-Majmu' syarah Muhazzab. Jadi kalau An-Nawawi ni, mazhab kita Syafi'i ni, dia disebut ni dimakruhkan untuk solat padanya, ke arahnya, di atasnya, sesuai dengan hadis. Ada beberapa spek. Satu, pakaian yang pakai, yang dipakai, pakaian yang ada bergambar. Kedua, disebut sini ke arahnya. Maksudnya kalau kita semayang, depan tu ada gambar. Depan tu ada gambar. Dan di atasnya ada 3 tu. Kita pakai satu, dekat depan ada gambar satu, ataupun dekat tempat kita sujud tu ada gambar. Sejadah tu memang bergambar, kan? Gambar binatang ke apa, maka dimakruhkan bagi kita mazhab Syafi'i di atas, sesuai dengan hadis disebut oleh Imam Nawawi. Kemudian kata pengarang, sebahagian ulama berpendapat bahawa solat dengan memakai pakaian seperti itu, solatnya menjadi batal. Ini pandangan yang mutasyaddidin lah. Adalah dalam bila benda ni benda khilafiyah, ulama tu dia start daripada paling ringan sampai paling berat. Masing-masing tu ada pendekatan masing-masing. Ada juga ulama yang berpendapat sampai boleh membatalkan solat itu bila pakai pakaian yang bergambar. Jadi kita bukanlah pada tahap itu. Kita ambil kalam Imam Nawawi, dia kata makruh. Para ulama lainnya berpandangan bahawa solat sah, namun makruh hukumnya. Dan inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Itu yang kita pegang, hukum dia makruh. Okey, habis tajuk tu, bab yang kelima habis. Kemudian 39 tu nota-nota. Nota-nota yang dibawakan oleh pengarang. Jadi tengok dalil-dalil. Kalau kita tengok muka surat 39 itu, dia punya nota hujung, nota kaki dia ni, nota hujung, nota belakang dia, end note dia ni, dia punya hadis-hadis Nabi itu yang dia ambil semua daripada kitab-kitab hadis. Kemudian rujukan-rujukan kita ambil itu adalah kebanyakannya rujukan ulama-ulama salaf lah, kitab-kitab mereka yang berpandangan sedemikian. Habis kita masuk muka surat 40 tu, bab yang kelima. Bab yang kelima ni membicarakan tentang apa? Pelbagai kesalahan tentang buang hajat. Ini berkaitan juga dengan kita nak solat, kita akan buang hajat, ambil wudu, yang berkaitan dengannya. Okey. Dia katakan tajuk yang pertama, dia kata was-was dalam bersuci. Sebahagian orang memberatkan dirinya dalam bersuci hingga membukakan jalan bagi syaitan untuk memasukkan rasa was-was dalam dirinya. Ada jenis orang ni, kalau dia nak bersuci tu, dia memberatkan dirinya dalam bersuci. Dari sudut hukum sebenarnya tak adalah sampai nak beria sampai sedemikian, tapi bila dia belajar, dia nak beria sangat. Dia punya level tu terlalu tinggi sangat. Terlalu tinggi menyebabkan jadi berat. Bila berat, dia mendatangkan was-was. Ada hukum-hukum ni yang betul-betul kena jelas, kena ambil berat betul. Ada hukum tu maksudnya dia ada beberapa syarat yang dia tak sempurna, kan, telah mencukupi. Maka ada yang jenis sedemikian, maka membuka ruang kepada syaitan untuk memasukkan was-was dalam diri. Anda melihatnya berlebihan dalam bersuci dari kencing, hingga waktu solat terlewat dan dia masih sahaja berwuduk beberapa lama. Ini contohlah dia bagi tahu. Kita tengok ada orang yang bila dia bersuci dari kencing, bila kencing dia nak bersuci, sampai waktu tu, sampai ke hujung waktu, dia nak bersuci tu punyalah payah, tak yakin, tak ada keyakinan, dia datang was-was. Dia menduga wuduknya tidak sempurna. Dah ambil wuduk rasa tak confident lagi, dah ambil tak confident lagi. Tu penyakit was-was tu. Semua ini merupakan bentuk kesalahan yang wajib diwaspadai oleh setiap Muslim agar semua jalan syaitan selalu terputus. Jadi kita kena faham,
Apabila sesuatu bahagian hukum yang kita ambil, hukum berwuduk, hukum bersuci, bila kita dah faham dengan jelas, kemudian kita tahu selain daripada kerangka itu merupakan was-was yang boleh menyebabkan syaitan diambil guang untuk menjadikan kita was-was terhadap apa yang telah kita buat. Okey. Dia buatkan tajuk seterusnya, tidak berdoa ketika masuk dan keluar tandas. Ini berkait dengan buang hajat lah. Tidak berdoa ketika masuk dan keluar tandas. Ini lebih kepada adab lah ni. Banyak kaum muslimin yang termasuk ke dalam kesalahan ini, kecuali yang dirahmati Allah. Dia kata mula ramai orang masuk tandas, keluar tandas ni tak baca doa, kan? Sedang ni adab lah. Tu maksudnya adab ni kita ramai yang kita tak ambil berat, dia kata. Ramai kata. Ini merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan syaitan padanya. Okey. Dia tajuk tadi, dia bawa tadi was-was dalam bersuci. Jadi kita ni yang ada penyakit was-was, tak berapa confident ni, ada adab ni kita kena jaga. Bermula dengan kita nak masuk ke bilik air, nak masuk ke tandas ataupun kita keluar, adab ni kita kena jaga. Doa ni kita perlu baca. Sebab inilah yang menyebabkan kita ini dijauhkan oleh Allah daripada gangguan syaitan dan juga makhluk-makhluk yang mengganggu. Okey. Ini merupakan salah satu penyebab, dia kata, menjadi penyebab kita was-was, gangguan syaitan padanya. Kerana meninggalkan doa adalah bentuk kealfaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak berdoa ni maksudnya kita alfa lah, tak ingat pada Allah, yang menjadikan syaitan akan menguasainya. Bila kita lupa berdoa, maka syaitan lah akan bersama dengan kita. Tambah pula kita nak masuk tempat rumah syaitan. Masuk tandas ni memang tempat dia lah, tempat syaitan. Adapun ajaran sunnah ketika masuk dan keluar dari tandas adalah sebagai berikut. Disebut, dia buatkan bagaimana Nabi SAW ikut sunnah Nabi. Kalau Nabi nak masuk ke tempat membuang hajat tu bagaimana? Dia kata Rasulullah SAW bila masuk tandas, beliau akan membaca, dia kata, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Biasalah tuan-tuan, kita dah biasa dengar doa ni dan biasa amalkan. Anak-anak kita pun ada, kadang nak masuk tandas pun ada kat luar tu dituliskan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Dia kata, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan lelaki. Tulis sini syaitan lelaki dan syaitan perempuan, kata ni. Dia ada jin yang jahat lah, jin lelaki, jin jantan dan juga jin betina. Dia kata. Okey, itu satu. Kemudian disebut ni dalam riwayat lain disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke tandas membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia tulis kat sini ikut Rumi je. Bismillah, dia tambah dekat depan dia sini. Kalau yang pertama, riwayat pertama tadi, dia dengan terus Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu yang pertama. Yang kedua ni depan dia ada tambah dengan bismillah, dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, iaitu ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Ini ada dalam hadis yang disebutkan dengan endnote dia 82 tu. Jadi kita jangan lupa lah bila kita masuk tandas, kadang ada adab ni kita ambil mudah, tapi kita ada pun penyakit was-was. Kalau kita tak ada penyakit was-was pun, ini adab yang diajarkan oleh Nabi yang perlu kita ikut, supaya kita tak nak masuk dalam tandas tu, kita tak adalah kita baca-baca doa. Dia akan bahaskan selepas ini. Kemudian kata pengarang, Imam Asy-Syaukani berkata, baginda mengucapkan doa ini ketika ingin masuk, tidak setelahnya. Maksudnya ketika nak masuk tu yang Nabi baca. Satu, dia kata. Tidak setelahnya. Satu, dia kata. Bukhari menjelaskan hal ini di dalam Al-Adab Al-Mufrad. Tuan-tuan, kalau setengah masjid dia ada baca kitab Adab Al-Mufrad itu. Dia berkata, Abu Nu'man bercerita kepada kami, Sa'id bin Zaid bercerita kepada kami, Abdul Aziz bin Suhaib bercerita kepada kami. Dia berkata, Anas telah bercerita kepada kami. Dia berkata, panjang dia punya sanad dia tu. Apabila ingin masuk ke tandas, beliau membaca, iaitu Nabi
Nabi SAW membaca. Membaca apa dia? Yang tadi, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Lalu disebutkan seperti hadis pada bab ini. Ini jika berada di tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk itu. Maksudnya Nabi SAW nak baca doa tu waktu bila? Dah masuk tandas ke? Disebutkan sebelum masuk. Nak masuk tu, nak masuk pintu tu baru kita baca doa tu. Itu yang dia katakan. Ini jika berada di tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk itu. Zaman kita ni, tandas ni memang lah. Dia tak ada masalah. Kita nak buang air, standard, kita kena pergi tandas. Dan kita ni tak tandas kat rumah, kalau kat luar tandas kat masjid, tandas kat pejabat, tandas awam. Itu suasana kita dekat Malaysia ni. Memang ada tempat. Maksudnya kita nak langkah masuk tu, satu. Dia kata. Namun dia kata, jika berada di tempat lainnya, maksudnya kalau kita ni nak pergi buang air yang bukan dalam tandas. Tiba-tiba tuan-tuan masuk hutan ke, tepi-tepi jalan ke, macam mana? Dia tak ada pintu kan? Macam mana kita nak decide, nak baca tu waktu bila kan? Tiba-tiba rasa nak buang air, berhenti naik kereta, urut, meragam, parking kejap, parking turun, tarik handbrake, pergi nak buang air. Dah lah tengah-tengah pokok kan? Pasal hutan ni biar betul kan? Nak minta kebenaran ke apa kan? So nak baca doa tu waktu bila? Kan? Kalau kita kata tandas ni senang, kita nampak ada pintu, nak langkah, nak masuk tu kan, kita baca doa. Tapi kalau dekat kat hutan, bagaimana dia sebutkan dekat sini? Kata, namun jika berada di tempat lainnya yang tak ada jenis berpintu masuk tandas secara khusus, maka beliau membaca doa saat memulai menyingsingkan pakaiannya. Ini disebutkan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Kalau orang kat padang pasir, tengah Arab pergi jalan, zaman dulu dia jenis kafilah jalan, tiba-tiba nak buang air kan. Mana tengah padang pasir, mana nak cari air tak ada. Jadi dia nak mula cari tempat main clear sikit, tepi-tepi bukit sikit. Tengok nak mula macam mana. Nak baca doa tu, sinsing dia punya pakaian. Sama di jubah dia tarik, ataupun seluar tu dia tarik kan. Waktu kita sinsing, waktu itu maksudnya permulaan untuk kita baca doa, menandakan kita dah masuk, kita masuk ke tempat untuk kita membuang air. So sinsing tu, itu kata ulama, dia kata inilah pendapat jumhur ulama. Suasana itu sampai sekarang ni, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, kalau ke Mesir lah, saya mengaji kat Mesir tu, kalau Mesir ni biasa dia orang akan berak, dia kata bul dekat jidar, buang air dekat dinding, tu perkara biasa. Tempat parking kalau bawah bangunan tu, dia ada metro, macam apa nama ni, kereta api yang bawah tanah tu dia panggil metro. Tepi tu biasanya naik tu ada tempat parking. Tempat parking tu kadang dekat tepi-tepi tangga. Satu kat tempat parking. Arab Mesir ni dia biasa, dia pergi dekat kenderaan-kenderaan tu, ujung tu dekat dinding, dia pergi melekat dekat dinding tu pun dia balas kat situ. Jadi kalau kita lalu tu nampak pada dinding tu bertanda ada lain kan. Itu biasa, dia punya bau yang kenang lah kan. Arab Mesir sampai sekarang. Kemudian kalau itu kau nak buang air kecil, kau nak buang air besar pun bisa. Dia pergi tepi-tepi tempat parking tu, celah-celah kereta duduk di selamba je. Kita tak ada suasana, kita bukan jenis orang macam tu. Ni Arab Mesir macam tu. Cuma kita tengoklah dia sing-sing seluar ke tidak kan. Kita nak baca doa kan, tak boleh suasana macam tu. Tapi dia berlaku. Metro tu kalau kita nak turun, kalau ke sini lah kita ada train kan. Kan bila kita nak naik tu mesti ada tangga, naik ke atas turun kan. Tempat naik tangga nak corner tu kan ada space sikit. Kat situ dia melekat kat dinding tu. Kita lalu dia buat dono je, dia kencing biasa. Arab Mesir ada apa begitu. Kalau tuan nak merasa suasana tu, pergilah ke Mesir. Kalau ada anak-anak belajar kat sana, tanyalah, memang biasa dia bau. Kenapa? Dia suasana bila negara tu susah, orang susah, dia punya taraf hidup dia rendah, dia berlaku sedemikian ya. Okey. Cuma ni dia sudut adab dia lah. Sudut adab dia, maka kena sinsing seluar. Jadi kalau kita tengok bila dia berlekat ke dinding, dia sinsing seluar, walaupun sinsing seluar, maksudnya dia ikut adab Nabi lah. Maksudnya dia baca doa walaupun dekat dinding. Itulah point yang saya nak sebut. Sinsing pakaian. Okey.
Kemudian kata pengarang, dia kata faedah penting, dia kata barang siapa sahaja yang lupa membaca doa ini hingga dia telah masuk tandas, maka bila dia membacanya, andai katanya kita ni lupa, nak masuk lupa, adakah lepas tu boleh kita baca ataupun dah tak boleh baca dah? Okey, dia kata yang nampak juga di dalam hadis, di sini disebut ni wallahu alam, bahawa saat terlupa baginda juga membaca doa tersebut bila telah masuk tandas dan belum duduk untuk buang hajat. Tadi yang pertama tadi ketika nak masuk. Yang kedua, kata pengarang, dia kata ketika mana kalau terlupa, ketika mana kita dah masuk dalam tandas tapi sebelum kita buang hajat. Masuk tandas tu, nak masuk tu satu, terlupa, dah masuk, dah kunci dah mula nak buka seluar, terlupa. Maka ketika itu ada kaedah yang kedua, dia kata bila telah masuk tandas dan belum duduk untuk buang hajat, dia kata. Bila baginda SAW telah duduk untuk membuang hajat, maka baginda isti'azah. Nabi bila dia dah duduk, Nabi akan isti'azah. Isti'azah ni apa? Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya. Dia bukan secara jahar, tapi Nabi dia akan sebut dalam hati. Auzubillah minasyaitanir rajim, isti'azah, tapi dalam hati. Dia tak jaharkan sebutan itu dalam tandas. Ini dinukil oleh pengarang. Tidak secara lisan, dia kata. Di dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa ada seseorang yang lewat maksudnya dia ni bahasa Indon lewat ni maksudnya dia melalui, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membuang air. Jadi seorang sahabat ni lalu, dia nampak Rasulullah sedang buang air. Dia tahu Rasulullah ada sedang buang air. Maka orang tersebut mengucapkan salam kepada baginda. Namun baginda tidak menjawabnya. Ini dalil yang besar. Maksudnya kalau ulama-ulama, kita tengok ulama-ulama bila membahaskan tentang hukum bercakap, berzikir, apa-apa yang dibuat dalam tandas, dia akan pegang kepada dalil hadis ni, yang mana Nabi SAW dia tak jawab salam yang diberikan kepada Nabi sedang buang air. Dia akan berkait lah, nak jawab azan ke, nak apa benda yang lain-lain tu, semua berkait dia ada. Dalam hal ini terkategori makruh, masuk dalam kategori makruh menjawab salam. Tidak terkategori diharamkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir mengingat Allah di setiap keadaan. Diriwayatkan pada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar dari tandas, baginda membaca ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu. Satu tadi ketika mana berada di dalam tandas tu, maksudnya kita nak jawab apa-apa tu sifatnya makruh. Makruh. Tapi ada yang boleh disebut dalam hati saja. Contohnya kalau azan jawab direct azan memang tak boleh nak jawab. Tapi ada ulama kata jawab dalam hati, satu. Yang kedua, ada ulama kata bila kita keluar daripada tandas, dah selesai buang air, keluar daripada tandas, baru kita jawab. Kan? Azan kebetulan masuk tandas, dengar Bilal ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai la ilaha illallah. Jadi kita tak jawab, kita diam. Keluar je dari tandas, baru kita ulang balik Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, la haula wala quwwata illa billah, Allahu Akbar, sampai habis. Maksudnya keluar tandas tu baru kita macam qada baliklah. Kita baru kita jawab. Ada ulama kata gitu bila keluar. Ada ulama kata maksudnya duduk dalam tandas tu boleh kita jawab dalam hati sahaja. Itu adabnya. Itu ketika di dalam. Kemudian bila keluar dari tandas, baginda membaca ghufranaka. Ini yang diriwayatkan ni. Ada riwayat menyebut Nabi sebut ghufranaka. Keluar pada tandas, ghufranaka. Dan ada doa-doa yang lain. Biasa kita baca alhamdulillahillazi azhaba anil. Itu ada beberapa riwayat. Boleh. Tapi dalam ni disebutkan ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu. Dia kata. Imam Asy-Syaukani berkata, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu, boleh jadi sebagai maf'ul bih, objek penderita,
dimansubkan dengan fi'il muqaddar yang artinya as'aluka ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu, atau atlub, aku meminta, atau sebagai maf'ul mutlak yang bererti ighfir ghufranaka, ampunilah dengan sebenar-benar ampunanmu. So dalam Imam Syaukani dia beri komen, sebab apa perkataan ni ghufranaka, terus ghufranaka ni maksudnya keampunan engkau ya Allah, terus ayat tu keampunan engkau. Jadi maksudnya macam kalau orang belajar nahwu lah, sebenarnya macam ada benda-benda yang simbolik, perkataan-perkataan yang muqaddar, yang tidak disebut secara jelas, yang disembunyikan. Maka dari sudut Imam Syaukani dia terang pula kenapa Nabi sebut ghufranaka aja, tapi sebenarnya ada perkataan yang lain, memohon as'aluka ghufranaka, aku mohon keampunan engkau, ataupun sebut ighfir ghufranaka, mohon keampunan, ampunilah dengan sebenar-benar ampunan. Sebab perkataan tu ghufranaka aja boleh memberi kekeliruan, tapi ini dah dalam hadis disebut sedemikian ya. Itu doa keluar. Juga dikatakan bahawa baginda meminta ampun kerana telah meninggalkan zikir pada keadaan itu. Dikatakan qila. Maksudnya tadi kita sebutkan Nabi ni dalam hadis Aisyah tadi, Nabi ni jenis dalam kehidupan dia tak pernah berhenti berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana dia masuk dalam tandas, bila Nabi dah baca doa masuk, duduk dalam tandas, Nabi tak berzikir. Kan? Nabi berhenti berzikir. Jadi bila Nabi berhenti berzikir, itulah kata ulama. Ini telahan ulama. Ulama dia kata bila Nabi keluar tu, ghufranaka, minta aku mohon keampunan engkau ya Allah. Sebab apa? Kata ulama dia, sebab masa duduk dalam tandas tadi, Nabi dah berhenti berzikir. Tu di ulama faham begitu. Sebab apa Nabi minta ampun? Sebab duduk dah tandas tadi, mungkin beberapa minit, 10 minit, 15 minit, Nabi tak berzikir. Sebab larangan berzikir ketika mana sedang buang air. Kan? Jadi bila keluar tu, Nabi dia minta ghufranaka, aku mohon keampunan engkau kerana tidak berzikir. Tu kata ni telahan ulama. Dikatakan qila, juga dikatakan bahawa baginda meminta ampun kerana telah meninggalkan zikir pada keadaan itu. Padahal sesuai yang ditetapkan darinya bahawa baginda sentiasa berzikir kepada Allah di setiap saat, kecuali pada saat buang hajat. Baginda menjadikan perbuatan meninggalkan zikir dalam keadaan buang hajat sebagai kekurangan dan dosa yang baginda perlu meminta ampun daripadanya. Jadi bagi level para nabi ni, para ulama kata tak berzikir waktu qada hajat tu nampak macam satu kekurangan. Jadi nabi dia minta ampun, ghufranaka dia kata. Dikatakan juga qila, ni pandangan ulama juga ni, telahan ulama. Dikatakan juga baginda meminta ampun kerana kelemahannya dalam mencukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala berupa kemampuan mengeluarkan kotoran. Itu ada dua. Satu tadi maksudnya Nabi minta keampunan sebab tak berzikir. Yang kedua ni, Nabi minta ampun kerana kelemahannya dalam mencukuri nikmat Allah. Masuk tandas ni bukan semua orang boleh buang air, tuan-tuan. Kena yang jenis buah hasil, jenis teran-teran tak keluar, nak buang jenis keras, banyak masalah kan. Tuan-tuan masing-masing lah, ada pengalaman masing-masing kan. Yang jenis penyakit susah nak buang air, tu yang disebutkan meminta ampun kerana kelemahannya dalam mencukuri nikmat Allah berupa kemampuan mengeluarkan kotoran. Jadi keluar tu alhamdulillah kan, bersyukur daripada Allah dapat buang air kan. Senang, lancar je, keluar tegan-tegan, zurr, dia keluar habis kan, selesai masalah. Ada orang tegan-tegan tak keluar kan, lalas je jadi berhasil. Tu nikmat, itu yang dikatakan nikmat daripada Allah SWT. Nikmat buang air, bukan nikmat makannya tuan-tuan. Nikmat buang air ni besar. Kalau tak boleh buang air, tunggu lama-lama, letih. Okey, habis tajuk tu. Kemudian dia buatkan tajuk sini, berbincang di dalam tandas. Okey, tadi tentang doa masuk tak boleh berzikir, kemudian doa keluar. Kemudian apa pula, ada isu berbincang di dalam tandas. Tengah buang air, kita dengan orang sebelah boleh sembang Imam dengan Bilal, siapa sebelah tu? Bilal tengok, boleh sembang kan. Mana? Okey, dengar zrrr air kan, macam-macam lah kan. Maksudnya macam mana?
Isu berbincang dalam tandas ni bagaimana? Kata pengarang, ini termasuk kesalahan yang sudah mengakar di kalangan kaum muslimin. Maksudnya isu berbincang dalam tandas ni, sembang dalam tandas antara satu tandas dengan tandas sebelah ni, dia dah jadi macam perkara biasa dah dalam kalangan kita orang Islam ni. Kata dia. Imam Asy-Syaukani telah membawakan satu bab dalam kitabnya, dan kitab Nailul Afthar yang berjudul Bab Orang Buang Hajat Menahan Bicara. Ulama ni bila dia tulis kitab, ialah banyak tajuk. Salah satu tu dia sampai buat satu tajuk Bab Orang Buang Hajat Menahan Bicara. Ketika mana buang air, jangan bersembang. Jangan bersembang tengah buang air. Ada tajuk tu. Dia kata. Dia berdalil dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya ada seorang lelaki yang lewat, yang melalui, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air. Maka orang tersebut mengucapkan salam kepada baginda, namun baginda tidak menjawabnya. Ini saya sebutkan tadi. Hadis ini menjadi asas yang cukup kuat, paling besar bagi para ulama, para sahabat ikut sunnah Nabi. Kalau duduk dan tandas tu memang tak boleh cakap, tengah buang air. Jangan buat kerja yang lain. Kita hari ni tuan-tuan bukan sembang. Kalau orang masuk tandas sekarang ni, siap bawa handphone ni. Biasa kan? Dia jadi habit. Masuk tandas bawa handphone. Bawa handphone. Tandas pula, tandas duduk. Relax. Cangkung tu mungkin letih sikit, tandas duduk. Relax. Siap buka Shopee, beli barang kan. Jawab WhatsApp 1, 2, 3. Semua ni baca itu, baca paper lah pula kan. Tak kena dengan adab. Zaman Nabi dulu tak ada handphone, orang nak baca kitab dan tandas tak ada. Tapi kita ni dia jadi habit. Salah kan? Siadab tak boleh. Jangan biasa kan. Masuk tandas ni tempat kotor. Tandas ni kalau kita masuk masjid, masjid tu rumah Allah kan. Masjid rumah Allah. Surau rumah Allah. Masuk tandas ni rumah syaitan, rumah jin kan. Takkan rumah jin, rumah syaitan kita nak baca kan. Tempat kotor. Tempat kotor ni kita masuk, secepat mungkin kita kena keluar. Jangan bercakap, jangan bersembang, buang air cepat-cepat keluar. Kata, jangan duduk lama-lama. Adabnya apa? Begitu. Tapi kita ni, kadang anak-anak kita masuk tandas, bawa handphone, bukan lama lagi. Buang air dah selesai lama tapi duduk. Main game. Bila aku main game ni. Tandas. Ni tu, tengah buang air. So, takkanlah dia tengah buang air tu kita nak pergi buka pintu tengok dia buang air kan. Kita tak bagi dia main handphone, tak bagi main game. Dia cari, dia tahu tempat paling selamat, masuk tandas. Masuk tandas, buka handphone, main game. Dan handphone, siapa boleh kacau dia seorang? Tak ada orang. Mak tak panggil, ayah tak panggil, kerja semua tak ada. Pergi duduk berjam dalam tandas. Berlaku tuan-tuan sama sekarang. Anak-anak kita kena berhati. Salah satu yang adab yang boleh kita ajar, masuk tandas, anak-anak kita ni, handphone jangan bawa. Jadi dia akan cepat. Cepat dia selesai. Sebab kalau dia nak keluar, nak cari handphone dia balik kan. Jangan yang biasa. Jadi habit Okey. Dia kata bahawasanya ada seorang lelaki yang itu saya baca tadi. Imam Asy-Syaukani berkata, hal ini menunjukkan makruhnya zikrullah dalam keadaan buang hajat, walaupun yang bersifat wajib seperti menjawab salam. Okey. Zikrullah tu satu, kemudian menjawab salam pun dimakruhkan. Namun diperbolehkan berbincang bila dalam keadaan darurat. Bukan tak boleh tu haram terus. Tapi kalau dah darurat tu kena cakap lah. Darurat ni dia special case. Emergency ni semua keadaan dia ada dibolehkan. Kecuali dalam keadaan darurat dia kata. Seperti memberitahu pada orang buta kerana dikhawatirkan dia akan terperosok atau selainnya yang termasuk hal-hal darurat. Orang nak masuk tengok tandas tu ada problem apa, tiba-tiba dia nak masuk tandas lagi kan. Masuk tandas, jangan masuk tandas tu dia air tak ada kan. Dia kalut masuk, air tak ada. Dia masuk. Sekarang tak boleh buang air, suruh pindah sebelah kan. Bentuk-bentuk macam tu yang boleh dalam keadaan darurat dia kata. Apabila bersin di dalam tandas, baginda memuji Allah dengan hatinya. Kalau kita bersin pula dalam tandas, maka caranya kita nak sebut alhamdulillah tu hanya dalam hati saja. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memang memuji Allah, sebut alhamdulillah tu dalam hatinya sahaja sebagai pengagungan dan penyucian terhadap zikrullah di tempat seperti itu. Kan?
Ni ada adab perlu kita jagalah bila masuk dan tandas. Kita zaman sekarang ni banyak, kalau orang putih, negara-negara barat ni biasalah masuk tandas tu siap bersusun buku-buku kan. Masuk tandas tu tempat membaca, salah satu tempat baca dan tandas. Ini adab orang putih lah, bukan adab kita. Siap bersusun novel, duduk baca novel, bangga pula tu. Kalau tuan-tuan buka kat internet lah, dia kata dia dah habis 3 novel ni dalam tandas dalam masa beberapa jam, beberapa hari, beberapa minggu. Dia jadi satu benda yang dibanggakan. Janganlah kita ikut benda tu. Kita nak Islam tak diajar sedemikian. Membaca ni bukan dalam tandas, keluar daripada tandas tu tempat nak membaca. Okey, habis tajuk tu. Kemudian terusnya tajuk tidak bertakbir ketika membuang hajat. Dah masuk waktu untuk isyraq dah. Saya rasa kita berhenti kat situ dulu. Nanti kita masuk tajuk yang seterusnya. So hari ni kita cover beberapa tajuk. Akhir tadi tentang memakai pakaian bergambar, kemudian doa masuk keluar tandas, adab. Kemudian kita bahaskan tentang berbincang dalam tandas. Ini memang berlaku lah. Kita kena berhati-hati. Kadang-kadang tak perasan bila zaman tu berubah, tak ada pada zaman Nabi tak berlaku. Jadi banyak benda-benda baru kan. Orang kata benda bid'ah lah, tu lagi ni macam-macam. Jadi kita kena berhati-hati. Ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Tengoklah kaul-kaul ulama supaya kita tidak tersasar dan kita menjaga adab-adab di dalam Islam, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la may yattabi'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.